Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi dalam program Keadilan Mengaji yang mana pada episod kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan tafsir ayat Al-Quran. Pada episod yang lepas kita telah membincangkan ayat 1 sehingga 5 dalam surah Al-Baqarah, dan untuk episod kali ini kita akan membincangkan satu ayat yang cukup baik untuk sama-sama kita mengambil manfaatnya, iaitu berkaitan dengan ayat memberi peringatan sesama orang muslim, dan ayat tersebut adalah ayat yang ke-55 dalam surah Az-Zariyat. Dan untuk itu kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ni Omar Ni Abdul Aziz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Apa khabar? Sihat-sihat lah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk episod kali ini kita akan membincangkan dengan lebih lanjut. Baik. Dalam ayat ke-55 dalam surah Az-Zariyat ini, iaitu wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Itu adalah yang bermaksud dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Untuk itu Ustaz, mungkin soalan yang pertama yang ingin saya bertanya kepada Ustaz, bolehkah Ustaz menghuraikan secara umum berkaitan dengan ayat ke-55 dalam surah Az-Zariyat ini? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah untuk episod kali ini kita bersama dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita bersama-sama untuk cuba memahami tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran, dan pada kali ini ayat yang ke-55 daripada surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, kerana peringatan tu amat memberi manfaat khususnya kepada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ertinya dalam kehidupan kita ni, kita tidak boleh lari daripada melakukan tabiat kita manusia ada sifat lemah, ada kekurangan kita tersendiri. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala minta kita supaya sentiasa memberi tazkirah. Sama ada beri tazkirah ataupun menerima tazkirah. Dan dalam satu hadis disebut juga ad-din an-nasihah. Agama ini, maknanya kehidupan kita ni, dia berkait dengan nasihat, menasihati. Kita alhamdulillah, jika kita beriman kepada Allah, mana kita dah berada di laluan yang benar, laluan yang betul, sebagaimana kita sentiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah Ta'ala sentiasa tunjuk kita di jalan yang benar. Dan kita mengambil ibrah daripada salah seorang sahabat yang bertanya pada Nabi. Dia nak jawapan yang ringkas daripada Nabi. Jadi Nabi beri nasihat kepada dia, qul amantu billah thumma istaqim. Yang pertamanya, kita asasnya beriman kepada Allah. Itu laluan penting, itu kunci untuk kita selamat dunia dan akhirat. Beriman kepada Allah. Kemudian tuntutan kedua, kita istiqamah. Maknanya kita berterusan melaksanakan tuntutan kita sebagai seorang mukmin. Jadi sebab itulah dia ada kaitan rapat dengan ayat ni di sudut antara untuk kita pastikan berada di atas landasan yang sebenar. Kita kena ada unsur tazkirah, maknanya memberi peringatan. Sama ada tazkirah itu dalam majlis umum, ataupun tazkirah itu kalau contoh, hatta kalau kita seorang yang dipanggil alim ulama sendiri pun, sebenarnya kita perlu juga kepada tazkirah, perlu kepada nasihat, dan kita juga dinasihati. Bukan sesuatu yang mengaibkan. Kalaulah kita dah berada di puncak yang tinggi di sudut ilmu ataupun kedudukan, seolah-olah kita sudah tidak perlu kepada tazkirah. Tidak. Sebenarnya semua sekali kita
di kedudukan mana kita sekalipun sebenarnya kita perlu kepada tazkirah. Sebab dengan tazkirah inilah dia boleh memperingatkan kita tentang hakikat tanggungjawab kita. Hidup atas dunia ini adalah untuk mengabdikan diri, beribadat dan melakukan yang terbaik. Dan sebenarnya ayat ini disokong oleh ayat-ayat yang lain. Sebaik-baik tazkirah adalah tazkirah dengan Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Itu dalam surah Qaf. Hendaklah asasnya kita beri tazkirah dengan Quran. Sebab tazkirah dengan Quran ni boleh menimbulkan rasa gerun kita, rasa takut kita, terutamanya terhadap kesudahan yang tidak baik. Contohnya, sebagaimana kita tahu, kita ni akan berakhir dengan syaqiyun au sa'id. Sama ada kita berakhir dengan kehancuran, diazab oleh Allah, ataupun kita berakhir dengan kegembiraan, mendapat nikmat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu caranya kita kena sentiasa ada tazkirah. Dan tazkirah ini penting, fadzakir in nafa'ati dzikra. Kerana tazkirah ni dia beri manfaat kepada kita. Jadi bertepatan dengan ayat ni, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi tazkirah juga mengingatkan kita. Lawan pada tazkirah ingat adalah an-nisyan, kita lupa. Jadi apabila kita beri tazkirah, maknanya kita nak menutup kelemahan kita manusia, antaranya an-nisyan, lupa. Lupa inilah sebenarnya menyebabkan Allah Ta'ala dengan masyiah dia, dengan izin dia, dengan hikmah dia, dia keluarkan Nabi Adam daripada syurga. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Asasnya kita semua manusia ni telah berjanji daripada alam zuriat lagi, dah berjanji dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala. Maknanya kita menerima asasnya fitrah kita, kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk tuntutan yang telah dituntut oleh Allah kepada Nabi Adam. Tetapi masalah dia dengan hikmat daripada Allah, fanasiyah. Dia lupa. Kerana antaranya dipengaruhi usaha daripada musuh kita, iaitu antaranya daripada syaitan, menyebabkan kita ni jadi lupa. Jadi akhirnya kita tidak ada al-azm, tidak ada kekuatan, kita tidak ada keteguhan, kita tidak ada tekad untuk beriman dan istiqamah di atas jalan yang benar. Itu asasnya kupasan umum tentang ayat wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan kita mendengar berkaitan dengan kupasan secara umum berkaitan ayat wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ini, iaitu yang sudah pasti adalah tujuan kita tu saling menasihati. Walaupun berada di mana sekalipun, Ustaz. Maksudnya kalau seorang ulama sekalipun dia perlu juga untuk sentiasa menerima nasihat jika perkara tersebut yang dilakukan itu mungkin bertentangan, berbeza dan sebagainya. Itu di peringkat ulama dan sebagainya. Bahkan kita sebagai bawahan ini pun perlu sentiasa saling mendengar nasihat ataupun memberi nasihat jika perkara tersebut dilakukan bertentangan dengan agama, apatah lagi. Dan juga pemimpin-pemimpin yang berada di tampuk pemerintahan pun perlu sentiasa untuk mendengar nasihat-nasihat daripada bawah ini, terutamanya agar apa perkara yang dilakukan, dasar yang dilakukan ini, manfaatnya adalah untuk keseluruhannya. Tidak hanya berlegar-legar dalam kalangan elit-elit dan juga dalam kalangan mereka. Kadang-kadang masyarakat bawahan ni dia lebih tahu permasalahan dia. Macam contohnya isu banjir lah. Jadi terbaik bagi pemimpin negara, dan kita tengok macam itulah, turun ke lapangan, mendengar pandangan. Jadi daripada pandangan tu dipolisikan dalam tindakan.
sesebuah negara. Baik. Jadi tentu ada perempuan sidang penonton yang dikasihi sekalian, maka kita dah mendengar apa yang dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz secara umum berkaitan dengan ayat ini, dan insya-Allah selepas ini kita akan membincang secara terperinci berkaitan dengan ayat zikra ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Yakin boleh rakan muda. Macam mungkin tak baby? Hi guys, Azizul Awang, the Pocket Rocket Man here. Anda tahu tak, rakan muda diberikan nafas baru. Jadi dengan itu saya ingin menyeru semua anak-anak muda di luar sana untuk menyertai rakan muda. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan ayat 55 dalam surah Az-Zariyat, iaitu berkaitan dengan zikra, iaitu memberi peringatan dan untuk manfaat kepada sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Dan untuk itu, pada slot kali ini mungkin kita akan membincangkan dengan lebih lanjut, Ustaz. Iaitu berkaitan dengan zikra itu, iaitu peringatan tu, zikir, ingat. Dan mungkin Ustaz boleh huraikan berkaitan dengan ayat zikra secara terperinci. Silakan, Ustaz. Kalau kita perhati, kita kena kait dengan ayat yang selepas itu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayat selepas itu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Maknanya tazkirah ni penting kerana apa? Kerana dalam kehidupan kita ni, dari satu sudut, dia berasas kepada dua paksi utama. Satu paksi berkait dengan ubudiyah kita, ibadat kita. Apa tujuan kita hidup atas dunia? Adakah kehidupan kita atas dunia untuk memenuhi kehidupan yang ada ni untuk semata-mata untuk hidup atas dunia? Adapun kita ada tujuan lain, ada matlamat lain. Jadi itu perlu sentiasa diperingatkan. Sebab itulah marinya ayat wa zakir, berilah peringatan. Yang kedua, dia berkait rapat dengan hidup atas dunia ni, dia berkait dengan rezeki, kita kata secara mudah. Berkait dengan makan minum. Dia berkait dengan manusia, semua kita ni fikir macam mana hidup atas dunia ni, hidup dalam keadaan selamat, hidup dalam keadaan aman, keperluan asas kita, terutamanya berkait dengan makan minum, tempat tinggal, kain pakas, semua sekali tersedia. Jadi kita perlu pengorbanan di sudut masa untuk menyediakan perkara tersebut. Tapi kita tahu hidup ni dia ada peraturan dia. Termasuk di sudut hukum agama, dia ada halal haram dia. Kita bincang tadi, hatta benda syubhah pun ada. Jadi macam mana untuk pastikan kita hidup atas dunia ni dengan matlamat yang jelas, dan segala tindak tanduk kita ni bertepatan dengan kehendak Allah, itu perlu kepada tazkirah. Sebab itulah itu antara tujuan utama ayat datang wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan kita tahu maksud az-zikr, sebahagian ulama dia hurai, dia kata az-zikr adalah macam mana kita nak at-takhallus minal ghaflah wan nisyan. Kita nak buang, kita nak jauhi diri kita daripada lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada cara lain melainkan dengan az-zikr. Jadi apabila ada az-zikr, zikra peringatan ni maknanya kita ikhtiar dalam kehidupan kita untuk supaya hati kita hati yang bersih, yang suci, antaranya bistihdar azamatillah. Dengan cara kita hadirkan azamah Allah SWT, keagungan Allah SWT dalam hati setiap
hamba Allah SWT. Sama ada zikir itu dengan hati ataupun zikir itu dengan lidah ataupun zikir itu dengan anggota. Ini nak menggambarkan pentingnya ayat ini, yang mana antaranya dia fokus kepada zikir tadi. Fokus kepada tazkirah, peringatan. Jadi melalui satu ayat ini, dia boleh menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk kita selamat, supaya setiap apa yang kita lakukan boleh dijadikan ibadat dalam segenap aktiviti bidang kehidupan kita. Kita kena zikir kepada Allah, dan zikir ini antaranya dengan hati kita. Kita sentiasa ingat dalam hati kita tentang azamah Allah, tentang keagungan Allah, kehidupan kita. Kalau kita rasa keseronokan, kesenangan, kepuasan dalam kehidupan ini, semuanya berkait dengan Allah. Semuanya rezeki, semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita zikir dengan hati. Dan kita takbirkan zikir kita ni melalui lisan kita. Keluar daripada lafaz kita, bismillah. Keluar daripada lisan kita, alhamdulillah. Keluar daripada lisan kita, asyukur. Alhamdu wa syukur lillah. Di atas segala nikmat, kurniaan dan apa saja yang kita capai, yang kita rasai semasa kita hidup atas dunia. Itu gambaran zikir kita kepada Allah. Dan kita boleh takbirkan zikir kita ni melalui anggota tubuh badan kita. Contoh, akal kita, kita berzikir dengan kita tambah ilmu. Contoh, sebab kita tahu dengan ilmu dan kefahaman kita mampu membentuk kehidupan, dan kita mampu menterjemahkan kehidupan ini dengan idea-idea yang bernas, berdasar kepada ilmu. Dan daripada ilmu, kita rasa tidak cukup untuk kita membina kehidupan yang baik untuk keseluruhan. Kita perlu kepada madiyah, kebendaan ni, yang kita rasa kehidupan ini ditakbirkan melalui kemudahan-kemudahan asas. Macam mana kita nak urus kemudahan asas itu dengan ilmu. Dan ilmu saja tidak cukup. Sebab itulah perlu kepada zakir, perlu kepada peringatan. Ilmu ini dia akan memberi manfaat apabila dia disulami, disantuni oleh akhlak. Sebab itulah kita boleh tengok kadang-kadang orang ada ilmu tapi tidak ada akhlak. Ini yang menghancurkan, merosakkan kehidupan. Sebab kadang-kadang orang berilmu ni biasanya disanjungi, dihormati dengan keilmuan dia. Tetapi kerana niat dia tidak betul, dia hanya mampu beri tazkirah, tetapi dia tidak ditazkirahkan. Dia tak boleh nak menerima nasihat orang, menyebabkan keluar daripada mulut dia dengan dalih-dalih kerana dengan ilmu dia. Menyebabkan dia boleh mengkafirkan sesama Islam, boleh menyesatkan orang, lahir daripada mulut dia walaupun dia seorang dari kalangan asatizah, yang mana Islam ajar mukmin ni laisa bitta'an walal la'an walal fahishi walal badhi. Orang mukmin ni sebenarnya dengan akhlak, selepas memenuhi keperluan kehidupan, dia ada ilmu, tetapi kena naik makam yang ketiga, iaitu makam akhlak. Kerana kehidupan ini mesti disulami dengan akhlak. Semua ni kita boleh ambil melalui peringatan ayat ini. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Baik, alhamdulillah penjelasan yang Al-Fadhil Ustaz telah menghuraikan maksud ayat zikra itu yang tidak terkecuali sesiapa pun, kan Ustaz? Maksudnya kita tidak kecuali siapa pun perlu untuk menerima nasihat ataupun memberi nasihat. Dan insya-Allah kita akan berehat sebentar, dan selepas ini kita akan menghuraikan dengan lebih lanjut tentang kepentingan untuk kita memahami ayat ini. Keazaman terus membara, yakin boleh
Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT, kita masih lagi bersama dalam program Keadilan Mengaji, yang mana pada slot kali ini kita membincangkan berkaitan dengan tafsir ayat 55 dalam surah Az-Zariyat. Dan kita sudah mendengar kupasan-kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan secara umum ayat ini, dan juga turut diceritakan makna zikra itu sendiri. Dan untuk slot yang terakhir ini mungkin saya ingin memohon sedikit pandangan Ustaz, iaitu bagaimana untuk sebagai seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala ini, yang mana peri pentingnya untuk memahami ayat ini supaya dalam kehidupan seharian kita ini kita dapat menjadi mukmin yang terbaik. Jadi mungkin Ustaz boleh huraikan secara lebih lanjut. Ya, antaranya adalah kita kena ada sifat tafaul ataupun bersikap positif. Ataupun kita sebut husnuzan kita, sangka baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia menuntut kepada kita kena antaranya kena zikirlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hadis ada menyebut ana inda dhanni abdi bi. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, aku ni mengikut apa yang digambarkan, disangka oleh setiap hamba tu. Kalau kita sangka baik dengan Allah, maknanya Allah Ta'ala akan bersangka baik dengan kita. Maknanya kalau kita ingat Allah, Allah Ta'ala akan ingat kita. Kalau kita lupa Allah, macam mana Allah nak ingat pada kita? Betul. Itu asasnya. Jadi Allah ni wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku akan bersama dengan setiap hamba-hambaku yang sentiasa mengingat aku. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat Allah dalam hati dia, dalam diri dia, dia sentiasa ingat melalui hati dia, dia pula sebut dengan lisan dia, maka Allah Ta'ala juga akan ingat dia. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia zikir Allah dalam skala yang lebih besar, dalam satu majlis, contohnya majlis ilmu macam ini. Kita sebut tentang Allah, kita mengajak manusia termasuk diri kita kembali kepada Allah. Allah Ta'ala akan balas dengan dia ingat kepada kita, dan dia sebut dalam majlis yang jauh lebih mulia di alam Allah SWT di akhirat kelak. Baik. Zikir ni sendiri, kalau kita tengok dalam Quran, dia mempunyai banyak makna. Dia tengok pada ayat. Termasuk zikir itu dia memberi makna Al-Quran itu sendiri. Artinya apabila kita berzikir, salah satu cara terbaik untuk kita berzikir adalah kita berkomunikasi, berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab kita tahu Al-Quran merupakan hidayah. Al-Quran merupakan syifa. Dia merupakan panduan kehidupan untuk kita. Dia merupakan penawar terhadap segala permasalahan kita. Hatta penyakit yang zahir pada tubuh badan kita, selain pada kita berubat, kita juga boleh menggunakan ruqyah melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Al-Quran juga penawar kepada segala permasalahan dalaman kita. Kita rasa gelisah ke, kita rasa serabut ke, kita rasa sedih ke, kita rasa apa saja, macam mana nak selesai masalah, ambil wudu, baca Al-Quran. Dan kita hayati. Maknanya secara automatik kita sedang berzikir. Macam contohnya ayat wa hadza zikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkarun. Quran ni merupakan kitab yang penuh dengan keberkatan. Yang dipanggil zikir, maknanya apabila kita berinteraksi dengan Quran, automatik kita sedang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kitab ini penuh dengan keberkatan. Ini yang penting kita ambil perhatian. Dan zikir juga dia memberi makna asyaraf. Dia memberi makna asyaraf. Contohnya wa innahu la zikrul laka wa liqaumika. Jadi apabila kita berurusan dengan Quran, kita berurusan dengan az-zikr.
yang menggambarkan kemuliaan. Kita berurusan dengan sesuatu yang mulia. Jadi berurusan dengan Quran ni berurusan dengan sesuatu yang mulia. Maqam dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab Quran ni dia merupakan satu peringatan yang cukup baik untuk kita semasa kita hidup atas dunia ini, supaya kita tidak ghaflah, kita tidak lupa akan tanggungjawab kita, sama ada tanggungjawab kita terhadap Allah SWT ataupun tanggungjawab kita sesama manusia. Yeah. Tanggungjawab kita adalah dengan Allah, asasnya ibadat kita, ubudiah kita kepada Allah. Niat kita mesti ikhlas, mesti suci, tidak ada sebarang keraguan ataupun kesamaran, ataupun tidak ada tujuan lain. Apa yang kita buat semuanya kerana Allah. Dan hubungan kita sesama manusia yang ditakbir dengan al-adl, ditakbir dengan al-ihsan. Ya. Apa saja yang kita buat, kita bukan hanya untuk kebaikan diri kita, tetapi juga kita rasa bertanggungjawab untuk memastikan semua orang rasa seronok sebagaimana kita rasa seronok. Kita mampu mendatangkan keseronokan kepada orang lain. Sebenarnya pahala terlalu besar, berganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita sebut, kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang mukmin, kita nak capai maqam muhsin, iaitu ihsan. Benda ni kita boleh capai, semua kita boleh capai tanpa mengira kedudukan kita. Kalau kita nak, kita usaha, Allah Ta'ala akan mempermudahkan laluan kita untuk capai tahap tersebut. Salah satu cara mudah adalah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran merupakan az-zikr. Ya. Dia merupakan peringatan untuk kita semua. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sudah mendengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan zikra dan kepentingannya. Sudah pasti adalah kita meletakkan Al-Quran ni sebagai panduan hidup kita. Ya. Dan di samping apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz, untuk kita memperingati Allah SWT ini adalah dengan kita sentiasa menyebut kebesaran dan namanya. Dan untuk itu saya ingin memberi sedikit nasihat ataupun sedikit motivasi kepada sidang penonton sekalian, iaitu apabila kita berada dalam kegelisahan ataupun keresahan dan sebagainya, seperti Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, iaitu kita mengambil wuduk, kemudian kita membaca Al-Quran. Bahkan kita perlu juga melazimi lidah kita ni, membasahi lidah kita ni dengan menyebut zikir-zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap perkara apa sekalipun yang kita dapat, nikmat yang kita dapat sekalipun, bahkan dugaan yang kita dapat sekalipun, sentiasa kita membasahi lidah kita dengan memperingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana setiap perkara yang berlaku ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sentiasa ingat kepadanya. Sama ada kita mendapat berita gembira, bahkan kabar yang menyedihkan pun, mestilah kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk keadilan mengaji pada episod kali ini, kita sudah berada di penghujung rancangan, dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan berkaitan dengan berkaitan dengan ayat yang kelima dalam surah Az-Zariyat ini, dan insya-Allah selepas ini kita akan membincangkan dengan lebih lanjut tafsir ayat-ayat Al-Quran pada episod yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.